Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran secara langsung dari Bumi Hang Tuah, bumi bersejarah. Dan ini dalam siri kempen kita, Gegau Melaka. Ini PRN yang buat julung-julung kalinya diadakan di negeri Melaka, kerana Melaka tak pernah ada PRN sebelum ni, kerana kita negeri sentiasa bersama dengan federal. Tetapi semua orang dah tahu kenapa kita ada PRN ni. So insyaAllah kita hadapi dengan sebaik yang mungkin dengan mengikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita ada seorang tetamu yang begitu dekat di hati kita, tak lain tak bukan iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, ataupun lebih mesra dipanggil dengan Bosku. Apa khabar Bosku? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Ini kali yang keberapa Bosku tiba di negeri Melaka dalam siri kempen PRN ni? Tak silap saya ni kali yang keempat. Kali yang keempat. Kita tengok Bosku dalam siri kempen jelajah pilihan raya ni, dia pergi makan je. Dekat mana-mana dia pergi, lepas pada tu memang tempat tu akan jadi viral. Kan? Jadi saya pun sempat pergi ke kedai makan di Pantai Siring. Memang kedai tu bila Bosku balik pun kedai dia pun penuh aje. Rezeki orang Melaka lah. Baik, Datuk Seri, secara umumnya bagaimana Datuk Seri melihat perjalanan kempen PRN Negeri Melaka setakat ini? Setakat ini begitu tenang, maknanya pada keseluruhannya semua pihak mematuhi garis panduan dan SOP yang telah ditetapkan. Walaupun dari satu segi maknanya suasana kemeriahan pilihan raya itu tak dapat dirasai, tak dapat dilihat. Tapi kita semua fahamlah ini satu keadaan yang luar biasa, yang mana kita perlulah mengutamakan keselamatan dan kesihatan pengundi dan rakyat. Baik, kalau kita tengok Datuk Seri, fokus kempen utama adalah melalui media sosial, dan kita tengok mulai pada jam 5 petang sampailah ke tengah malam tu, laman FB, grup-grup WhatsApp penuh dengan live. Jadi pada pandangan Datuk Seri, apakah kempen Norma Baru melalui media sosial ini mampu memberi kelebihan kepada mana-mana parti, ataupun ada parti yang akan begitu terkesan dengan SOP baru yang menghadkan pergerakan untuk menemui pengundi? Dari satu segi SOP ni yang mengutamakan apa-apa yang kita nak sampaikan ni melalui media sosial, tidak merupakan satu wahana yang mana BN mempunyai kekuatan selama ini. Kekuatan kita memanglah berkisar kepada kempen bersemuka. Dan sebab kita ada jentera yang besar, paling besar sekali jentera ialah jentera Barisan Nasional, terutama sekali wanita UMNO. Bila kita terpaksa membuat penyesuaian kepada garis panduan yang baru ni, kita memasuki satu bidang yang tidak dikuasai oleh BN selama ini. Namun saya percaya dengan penumpuan kepada bidang media sosial, kekuatan kita boleh mengimbangi dengan parti lawan. Saya nampak ramai juga calon-calon kita dah buat adaptasi yang tak pernah ada akaun TikTok, dah ada TikTok. Yang dah lama, yang dah veteran pun buat konten TikTok. Ini satu perkembangan yang menarik. Jadi dalam keadaan ini kita tak boleh merasakan bahawa kita ni tertekan ataupun kita kalah dengan pihak lawan. Tapi saya percaya penampilan kita melalui media sosial ini akan membolehkan mesej kita dan agenda kita dan juga apa-apa yang kita nak sampaikan pada rakyat akan dapat mereka menilai nanti, insya-Allah. Baik, kalau kita tengok
apa yang berlaku ketidakstabilan. Kita dah tengok manifesto yang dikeluarkan oleh Barisan Nasional dan juga pelan tindakan oleh Pakatan Harapan. Masing-masing meletakkan satu agenda untuk mencapai kestabilan politik. Kita masih lagi menunggu Perikatan Nasional untuk mengumumkan manifestonya. Kita pun ternanti-nanti. Baik, dan kita yakin kestabilan politik itu akan menjadi agenda pada semua parti. Baik, isunya di sini, Datuk Seri. Tanpa UMNO atau Barisan Nasional menjadi parti teras di negara ini, sudah pun terbukti ketidakstabilan akan berlaku dan telah pun berlaku. Komen Datuk Seri. Memang benar. Kalau kita lihat pada lanskap politik tanah air kita lepas PRU 14, bagaimana dalam zaman PH 22 bulan dan juga zaman Perikatan Nasional 17 bulan, punca yang menjadi permasalahan besar kepada negara kita, dan ini melibatkan pandangan pihak dunia luar dan juga pasaran. Pasaran yang melibatkan mereka yang nak melabur, mereka yang nak beli saham kita. Ini semua mereka menilai dari segi kestabilan politik, yang mana mereka suka ada kestabilan politik. Sebab apa? Sebab mereka hendak polisi ataupun dasar yang konsisten. Mereka tak suka dasar asyik berubah. Satu yang diberi keutamaan bila kerajaan baru naik, diketepikan ataupun dibatalkan. Kesilapan besar, salah satu kesilapan besar dibuat oleh kerajaan PH dulu ialah untuk membatalkan kontrak-kontrak yang telah ditandangi oleh kerajaan Barisan Nasional. Soal pokoknya bukan kontrak tu pada pihak yang luar. Mereka tak anggap itu kontrak Barisan Nasional. Mereka anggap itu kontrak kerajaan Malaysia. Jadi sesiapa pun yang jadi kerajaan mesti menghormati kontrak yang telah ditandangi oleh kerajaan sebelum itu. Kalau tidak, akan merosakkan keyakinan dunia luar dan pasaran terhadap negara Malaysia kita. Jadi sebab itulah kita pilih tema kestabilan, tekan pada kestabilan. Dan bukan saja kestabilan, dalam erti kata yang lebih menyeluruh, yang komprehensif. Sebab kita nak juga kerajaan yang boleh diyakini, yang boleh dipercayai. Bila kita buat sesuatu, kenyataan, bila kita ketengahkan manifesto kita, aku janji kita, kita mesti merupakan parti yang kalau kita ada kuasa, kita akan laksanakan. Kita jangan main-main benda ni. Jangan kata, oh, kita boleh buat ni, boleh buat tu. Tapi bila sampai masanya, dah menang saja, lain cerita. Dan kita dah melalui perkara ni. PH, salah satu punca kejatuhan PH kerana mereka mungkir janji. Dan rakyat marah. Sebab tu 7 kali pilihan raya kecil, mulai Cameron Highland sampai ke Tanjung Piai dan Kimanis, Barisan Nasional menang dengan majoriti yang lebih besar lagi. Sebab mereka ni tidak mengotakan janji mereka. Dan satu lagi aspek yang amat penting ialah kemampuan, kompetensi mentadbir negara ataupun negeri. Kita mesti ada kemampuan untuk mentadbir negeri dengan baik. Kerana kalau kita ada kestabilan tetapi kita tak mampu, tak kompeten pun tak jadi. Jadi kita mesti, saya nak sambung sikit ya. Kita mesti ada kestabilan politik. Lepas tu kita mesti tunaikan semua janji kita pada rakyat. Dan ketiga, kita mesti juga merupakan pihak ataupun parti yang ada kemampuan untuk mentadbir dengan berkesan dan baik. Baik, ini menarik jawapan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan oleh kerana jawapan ini baik, ada satu soalan baik lagi yang saya nak tanyakan Datuk Seri. Baik, ini menunjukkan bahawa kepentingan sesebuah parti itu tidak boleh dinafikan dan tidak boleh dipandang enteng oleh netizen dan oleh pengundi, khususnya negeri Melaka. Kerana ada pendapat penganalisa politik di luar sana, Datuk Seri, yang mengatakan bahawa pemimpin yang hebat, macam mana hebat sekalipun, bila dia berada dalam UMNO, dalam BN, memang terselah hebatnya. Tetapi bila dia keluar daripada
inner circle Barisan Nasional atau UMNO itu, dia tak boleh perform. Ini nak minta Datuk Seri komen. Memang benar sebab seorang pemimpin itu jadi kuat sebab dia ada parti di belakang dia. Sebab tu bila dia tak ada parti yang besar macam Barisan Nasional dan kuat macam Barisan Nasional di belakang dia, kita lihat bahawa dia kelebihan dia tidak berapa pun, tidak seperti mana yang kita fikirkan dahulu masa dia dalam UMNO. Betul. Jadi maknanya bila mereka yang dah meloncat daripada Barisan Nasional ni keluar, mereka sini sekarang ni dalam keadaan sebenarnya mereka sangsi. Sebenarnya sama ada mereka boleh pertahankan kedudukan mereka ataupun tidak. Baru ini mereka sedar. Masa mereka melompat, mereka tak sedar. Tapi bila hari ini, bila mereka berdepan dengan pilihan raya negeri ataupun pilihan raya kecil, apatah lagi pilihan raya umum nanti, barulah mereka akan barangkali sedar bahawa pada masa itu salah satu faktor yang amat penting ialah kekuatan parti. Parti di belakang kita yang sebelum ini dia menang kerana disokong penuhnya oleh parti. Baik, kesimpulannya daripada dua soalan yang saya tanyakan kepada Datuk Seri tadi kepada netizen ialah kali ini jangan salah pangkah, jangan salah pilih, jangan bereksperimen. Ini khusus untuk pengundi negeri Melaka ni. Dah nampak dah. Sekali undi, 3 Perdana Menteri kita dapat. Dan sekali kita undi, ini Ketua Menteri pun sama. 3 Ketua Menteri kita dapat. Jadi penting untuk kita membuat keputusan. Tadi Datuk Seri dah cakap, faktor calon penting, tetapi yang jauh lebih penting ialah parti yang mendukung seseorang calon itu. Betul. Ini naratif yang kita nak bawa pada hari ini. Baik, Datuk Seri. Kali ini UMNO dengan beraninya meletakkan 86% calon-calon muka baru. Jadi dengan SOP yang begitu ketat mengekang pergerakan ini, bagaimana Datuk Seri berpendapat calon-calon ini boleh meraih sokongan, khususnya kerana mereka kadang-kadang ada orang baru, macam mana mereka nak dapat sokongan pada penduduk setempat? Kita kena buat kaedah yang inovatif dan kreatif. Jadi maknanya satu, tentu sekali melalui jentera parti kita. Dan kedua, kita sendiri kena pergilah ke tempat-tempat yang ramai rakyat, ramai pengundi. Misalnya di warung ke, di pasar malam ke, ataupun di pasar harian ke, ataupun di majlis-majlis sosial tertentu, dan gunakan media sosial. Kita kena ubah cara kita kempen, tapi tetap boleh menampilkan diri kita untuk dikenali oleh tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok calon kita di Paya Rumput, Datuk Rais Husin, ini SOP norma baru lah ni. Pagi kalau dia nak breakfast, saya ingat tahu berapa belas kedai dia terpaksa melawat untuk minum pagi, dan untuk berapa banyak plastik kuih dia bawa just untuk bertemu dengan pengundi. Itulah kepada yang buat SOP itu, setiap SOP ni ada loophole. Jadi terpulang pada kreativiti masing-masing untuk berkempen. Baik, Datuk Seri. Strategi UMNO Barisan Nasional bergerak solo. Ini banyak pihak yang agak skeptikal dengan apakah UMNO mampu atau Barisan Nasional mampu meraih banyak kerusi pada kali ini. Dan kita lihat sejak diumumkan strategi UMNO bergerak solo ini, UMNO konsisten, tetap istiqamah menjalankan kerja-kerjanya, tetapi saban hari ada saja rakan-rakan yang dalam kajian hari ini seolah-olah memberi komen-komen terhadap UMNO. Contohnya baru ni ada seorang pemimpin mengatakan UMNO ni banyak kelemahan, 62 tahun merintah, pasti banyak kelemahan. Jadi perkara-perkara seperti ini yang sedang berlaku, sedangkan UMNO steady-steady je. Komen Datuk Seri. Namanya bergerak solo ni bukan pilihan kita. Kita bersedia bekerjasama dengan PAS atas mufakat nasional. Itu merupakan pendirian banyak pihak. Boleh katakan di Melaka ni semua orang setuju supaya kita nak ada kesepakatan politik dengan PAS.
Tapi malangnya bila Perikatan Nasional umumkan bahawa mereka akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional di 28 kursi, tambah lagi bila Dewan Syura tidak memutuskan menggunakan lambang sendiri, tapi serah pada kepimpinan PAS, dan PAS ambil keputusan untuk gunakan lambang Perikatan Nasional, maknanya kehendak kita dan hasrat kita tidak tercapai. Walaupun selama ni kita memang harap sangat supaya MN itu jadi template untuk pilihan raya, tapi bermula di Melaka. Oleh itu kita tak ada pilihan, tak ada pilihan. Kita mesti bertanding atas tiket Barisan Nasional, di mana kita kena berusaha dengan gigih, walaupun kita menghadapi 3 penjuru ataupun lebih. Tidak semestinya ia merupakan satu disadvantage pada kita. Sebab saya masih ingat lagi 2 pilihan raya kecil di Sungai Besar dan di Kuala Kangsar sebelum PRU 14, walaupun kita hadapi 3 penjuru, kita menang dengan majoriti lebih besar. Soalnya sama ada pengundi itu akan sokong kita ke tidak. Yang kita harap mereka yang dulu tak sokong kita akan balik semula untuk sokong BN. Kalau itu berlaku, walaupun kita hadapi tiga penjuru, tapi insya-Allah BN boleh menang. Baik. Harapan rakyat secara umumnya dari tinjauan dan kajian yang kita lakukan ialah mereka ingin melihatkan agenda perpaduan ataupun penyatuan orang-orang Melayu ini tercapai pada suatu hari nanti. Dan bila Piagam Muafakat Nasional itu dilakarkan pada September 2019, masing-masing menarik nafas lega. Tetapi tidak menjadi kenyataan walaupun tak berapa tahun saja usia Muafakat Nasional. Ini membuatkan ada pengundi-pengundi yang merasa kecewa. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara ini? Macam mana mereka nak settle ni? Nak pilih siapa sekarang? Saya percaya kalau dalam kalangan mereka yang anggota yang sokong PAS, yang bersemanti dengan PAS, tidak semua yang suka bahawa MN itu tak jadi kenyataan. Kita harap mereka, walaupun mereka ni penyokong tegar ataupun penyokong tradisional PAS, ataupun mereka yang baru nak sokong, kita harap mereka akan pilih BN juga. Sebab kita ni yang mengajukan penyatuan ummah. Kita masih pegang pada prinsip tu. Tapi sebab politik atasan lain, dia mempengaruhi keputusan yang sebaliknya. Tapi tidak semestinya, saya berani katakan, keputusan tersebut tidak melambangkan isi hati setiap anggota PAS. Sebab kita kenal mereka dan kita dah buat banyak program. Mereka serasi dan mereka rasakan ini baik, ini peluang, cukuplah kita berbalah begitu lama. Inilah peluang bagi kita nak memperlihatkan kepentingan ummah itu begitu-begitu dipertahankan ataupun diperjuangkan oleh kedua-dua pihak. Jadi saya anggap walaupun tak jadi secara formal, tapi saya harap ianya boleh berlaku juga secara tidak langsung. Maknanya orang PAS pun boleh sokong BN. Dan kita tak tutup pintu sama sekali. Mungkin dia PRU 15, mana tahu. Dia boleh jadi satu satu yang boleh jadi satu kenyataan nanti. Jadi segala-galanya mungkin dalam politik. Jadi kepada semua pengundi-pengundi yang di luar sana, kita pun dah bagi hujah tadi, the best party and the best calon akan menjadi pilihan pada pilihan raya kali ini. Dan terbukti bahawa Barisan Nasional, walaupun apa nak dikatakan, walaupun ada yang kata kita kleptokrat dan sebagainya, tetapi this is the best formula to govern this country, ialah formula yang ada dalam Barisan Nasional. Kalau Datuk Seri tengok dalam Perikatan Nasional, dalam Pakatan Harapan, dalam BN sendiri, akhirnya mereka menggunakan formula kemajmukan yang ada dalam Barisan Nasional. Mungkin Datuk Seri boleh komen dari situ. Ya, memang lambang Barisan Nasional ni sinonim dengan dasar-dasar yang sederhana, moderate, progresif, dan tidak resis. Kita boleh terima semua kaum atas semangat permuafakatan antara kaum, kerjasama antara kaum. Walaupun UMNO jadi parti induk, parti utama, tapi kita terima parti-parti lain
Dan dasar-dasar kita ni ambil kira kepentingan semua kaum. Jadi inilah merupakan sifir politik yang terbaik untuk negara kita. Dan kita tak mampulah mengenepikan mana-mana kaum. Walaupun kaum itu minoriti, tapi kita nak membina sebuah negara. Sebab tu bina negara. Bina negara ni tema kita dari dulu, ya. Dari dulu, dan insya-Allah bila sekiranya BN menang, kita akan berpegang kuat pada prinsip bina negara. Kembali kepada manifesto. Jadi manifesto ni seperti biasa Barisan Nasional menumpukan banyak fokus kepada pembangunan infrastruktur, kebajikan rakyat, kesejahteraan rakyat. Ada 5 teras yang telah pun dinyatakan di dalam buku manifesto tersebut. Jadi pada pendapat Datuk Seri, apakah manifesto ini sudah cukup inklusif untuk kita tawarkan dan memberi tawaran-tawaran baru kepada rakyat negeri Melaka? Ya, saya nampak manifesto kita ni komprehensif dan menepati hasrat pengundi. Satu perkara yang menarik perhatian saya dalam manifesto ialah untuk di mana jika kita menang, kerajaan negeri akan meminta supaya projek high speed rail HSR tu dikalih semula pada konsep asal, iaitu dari Singapura ke Bandar Malaysia Kuala Lumpur, bukan dari Johor Bahru ke KLIA. Sebab orang Melaka tahu, kerajaan BN pun tahu di Melaka ni satu punca utama ekonomi ialah pelancongan. Satu, ya. Kedua, masalah yang agak kritikal adalah masalah kesesakan lalu lintas jalan raya. Jadi kalau ada HSR ni, dia punya kesan pada ekonomi, terutama sekali bidang pelancongan, secara langsung dan tidak langsung adalah amat besar sekali. Tapi kalau dibuat antara Johor Bahru ke KLIA, projek ini tidak viable. Tidak viable dan tidak mungkin dapat mencapai matlamat untuk kita merangsangkan industri pelancongan. Jadi itu satu yang menarik, di mana kerajaan negeri akan memperjuangkan supaya kerajaan pusat kembali kepada konsep asal, HSR. Kalau kita lihat manifesto yang ditawarkan oleh Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi meletakkan projek-projek yang bersifat sebagai pemangkin, sebagai catalyst untuk mengembangkan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat manifesto Pakatan Harapan, kalau kita bandingkan, mereka daripada awal mereka tak suka ECRL, tak suka kepada HSR, jadi mereka mementingkan slogan-slogan retorik. Kita menentang rasuah, kita menghapuskan kleptokrat. Akhirnya apabila mereka terlalu fokus kepada itu, dan kita lihat apa yang jadi kepada negara kita. Baik, Datuk Seri, untuk kita mempelbagaikan, ini soalan ekonomi, kita tengah sibuk dengan bajet sekarang ni, untuk mempelbagaikan sumber pendapatan kerajaan yang kita lihat agak terkekang dengan pandemik COVID dan sebagainya, ramai penganalisa dah mula bersuara dan kalau boleh mendesak bila lagi waktu yang sesuai untuk dilaksanakan semula GST. Ini kalau dulu orang semua tak nak GST, tapi hari ini orang tanya, kerana mereka tahu kalau kerajaan melaksanakan GST, manfaatnya akan balik kepada rakyat. Komen Datuk Seri. Memang itu merupakan satu perubahan di kalangan rakyat. Dulu yang curiga sebab masa tu PH momok. Dia momok menakutkan rakyat tentang kesan GST. Hari ini rakyat sendiri sedar bahawa kalau GST diganti dengan SST rupanya lebih buruk, lagi susah dia. Jadi kalau GST dikatakan punca inflasi, zaman SST ni lagi teruk rupanya. Lagi jauh lebih teruk daripada keadaan masa GST. Tapi masa GST mereka dapat banyak faedah. BRIM tinggi. Saya masa tu janji 2,000. 2,000 setahun. Itu tahun 2018. Kalau sekarang ni mungkin lebih daripada itu. Lepas tu pejabat awam boleh dapat kenaikan gaji tahunan khas. Tambahan khas.
Itu besar, maknanya bila gaji naik, pensyen pun naik. Betul. Lepas tu pekebun kecil dapat, pesawah padi dapat, Nelayan dapat. Tadi kebetulan saya masa ni minggu lalu saya ada di kawasan Masjid Tanah ni. Di kawasan ada nelayan, saya pergi ke tepi pantai. Mereka mengeluh dulu dapat allowance bulanan sebagai nelayan RM300, sekarang tak dapat. Jadi maknanya apa? Maknanya soal kebajikan rakyat tu terbela bila kita ada punca hasil. Ini yang disebutkan kerajaan yang kalau ataupun parti yang main retorik tadi ya. Tok Azizan sebut retorik, main dari populis. Sebab mereka, rakyat mesti faham ya. Bila kita nak kerajaan yang ada kekuatan, kerajaan yang ada hasil ada kekuatan. Betul. Ya, sebab tu sekarang ni GST ya. Kalau kita tengok perbandingan, Indonesia dah umumkan tahun depan naik 11%. Dan selepas tu setahun lagi, 2 tahun lagi naik 12%. Dah umum dah. Arab Saudi Arabia daripada 5 melonjak pada 14%. Secara mendadak. Sebab apa? Sebab dia tahu bila dia ada punca hasil, dia boleh pulangkan balik pada rakyat. Dan rakyat sebenarnya yang untung bukan yang kaya. Yang kaya yang lebih bayar lebih. Sebab GST ni dia kaitkan dengan pembelian kita. Jadi kita ada kemampuan, kita beli lebih. Kita kena bayar lebih. Kita bayar lebih. Biar hasil lebih tu, kita pulangkan kepada golongan B40 dan M40. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan termakan dengan janji-janji kosong. Hari ni kita nak minta Aisina. Aisina ni duit sendiri pun payah. Bukan minta duit kerajaan. Jadi ni Datuk Seri, dari tadi ni soalan-soalan dia orang tanya, Datuk Seri bila Aisina, Aisina. Setiap kali dia orang nampak Datuk Seri live, soalan-soalan yang mereka tanya mula-mula, apa cerita dengan Aisina? Ni sidang bajet ni. Pada pandangan Datuk Seri lah, mengapa susah sangat agaknya Aisina ni nak diluluskan oleh pihak kerajaan? Saya tak tahulah saya macam mana nak jawab ni. Kalau saya Menteri Kewangan, malam ni saya lulus. Sebab ini duit rakyat. Dan bila dah duit rakyat, dia nak gunakan dalam keadaan dia sesak ni, apa salahnya? Dan ada banyak cara kita boleh pulihkan balik. Saya dah sebut dalam ucapan saya di Parlimen. Ada macam-macam cara kita boleh buat. Jadi pada saya lah tak ada sebab mengapa air citra ni tak boleh dinaikkan pada RM10,000. Jadi sekarang ni bola sudah berada di kaki kerajaan. Terpulanglah kerajaan hari ni nak buat macam mana? Katanya Aisina ni boleh saja diluluskan off budget. Maksudnya tahun depan pun boleh umum, bila-bila pun nak umum. Tapi ini adalah kehendak rakyat. Pilihan raya pun tak berapa lama lagi. Jadi terpulanglah pada pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi pada hemat kami, kepada mereka yang memerlukan dan mereka yang ada baki saja yang boleh keluarkan RM10,000 tu. Betul, yang tak ada baki, dia orang takkan minta. Betul. Jadi yang ada baki, ini bukan setakat B40, tetapi M40 sekarang ni pun memerlukan banyak benda nak tangguh ni. Betul. Mereka tangguhkan bayaran bil elektrik. Ni tak lama TNB nak potong dah bil elektrik yang tertonggak ni. Jadi mereka perlukan duit itu. Jadi bukan setakat B40 tetapi M40. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kami dah suarakan apa yang tuan-tuan minta. Jangan terpulang kepada pihak yang mendengar siaran live ini untuk fikir baliklah bagaimana nak bantu rakyat ataupun tidak. Baik, Datuk Seri, ada soalan tambahan sedikit berkenaan dengan Sari 2 ni. Kita lihat tiba-tiba famous semula Datuk Nazir Razak yang dilihat mengeluarkan kenyataan yang agak menyerang Datuk Seri dengan isu-isu yang telah kita sedia maklum. Jadi kita pas soalan ni pada Datuk Seri lah, macam mana nak handle? Sebenarnya perkara seperti ini kalau melibatkan hal keluarga, saya pegang pada apa bonda saya kata. Kita mesti kalau ada masalah kita selesaikan dalam keluarga kita. Kita tak boleh barai pada luar. Tak elok nampak. Tak cantik kan. Jadi saya sebagai yang tua sekali, yang sulung, saya pegang pada tu. Jadi saya boleh ulas, memang boleh ulas, tapi saya lebih ikut apalah. Saya nak patuh ikut apa bonda saya cakap. Lagipun perkara ini pun ada dalam
dalam mahkamah. Jadi itu pun jadi masalah subjudis nanti. Betul. Kalau saya sentuh, Betul. boleh jadi subjudis. Okey, jadi kita ambil nasihat tu. Ini nasihat yang berguna ni daripada negarawan kita. Hal dalam keluarga, kita selesai cara keluarga. Tak perlu kita nak cerita di media sosial atau kita cerita di laman publik. Kerana tak ada apa kebaikan pun yang kita dapat. Muafakat itu berkat. Ini ambil muafakat Johor lah ni. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak dah kita tanya pada Datuk Seri dan saya nak bagi peluang pada Datuk Seri untuk bagi ucapan dan harapan kepada pengundi-pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab pada 20 hari bulan nanti, khususnya kepada mereka yang masih takut-takut lagi untuk keluar mengundi ni pada 20 hari bulan. Pada para pengundi di Melaka ni, saya berharap mereka akan berfikir secara tenang, secara mendalam, bahawa yang penting sekali ialah kita memberi peluang dan sokongan serta undi kita kepada pihak yang benar-benar boleh membina ataupun memajukan negeri Melaka dari segi ekonominya. Di samping itu boleh menentukan kekayaan negeri Melaka ni dapat dirasai oleh segenap lapisan rakyat di negeri Melaka ni. Dan kalau kita lihat dari segi track record ni, dari segi pengalaman, track record, susah nak kalah ataupun mengalahkan Barisan Nasional. Sekurang-kurangnya, saya tak kata kita ni perfect, ada juga kelemahan kita. Tapi kalau kita lihat dari segi track record kita dah banding zaman PH, Betul. kita dah banding zaman PN. Ramai orang kata, kita rindu zaman Barisan Nasional. Jadi sebab itulah kalau Melaka ni boleh dikatakan pembuka tirai ataupun jambatan pada PRU akan datang. Maka biarlah kita jadikan ini sebagai medan di mana kembalinya Barisan Nasional untuk memimpin negara. Tapi semuanya bermula di Melaka. Itu kata-kata hikmat daripada Datuk Seri. Tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya tuan-tuan dan puan-puan untuk menilai kembali dan untuk memastikan pada kali ini jangan salah pangkah lagi, jangan bereksperimen lagi. Pada saya by now semua dah tahu dah mana parti yang nak dipilih. Satu-satunya parti yang boleh membela rakyat Malaysia ini sudah terbukti, Barisan Nasional. Tanpa Barisan Nasional tidak akan ada kestabilan pun sudah terbukti. Ini bukan cakap kosong, pun dah terbukti. Jadi untuk sama-sama kita membangunkan dan kita bina semula negara ini, tak ada cara lain, mengundilah Barisan Nasional. Dan jangan takut, ni semua dah ada vaksin, dah ada 2 dos ni. Jangan takut untuk keluar mengundi. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Kita jaga SOP, kita jaga kita. Dan 20 hari bulan, ramai-ramai kita keluar mengundi. Okey, sekian saja daripada kami untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Banyak nasihat yang telah beliau kongsikan kepada kita. Banyak pendapat yang telah beliau hujahkan sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahawa tidak ada parti lain. Barisan Nasional harus menjadi parti teras. Siapa-siapa nak bergabung dengan kita selepas tu, insya-Allah ahlan wa sahlan. Tetapi apa pun, jangan ulangi adegan lompat-melompat. Jangan benarkan lompat-melompat ni. Ini musim hujan. Jangan lompat-melompat lagi. Susah kita nanti 5 tahun akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih.